Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kerana terus setia menemani kami. Dan ketika menempuh bual Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat banyak menyuarakan pendapat yang sama seperti mana anda semua di luar sana, iaitu setelah lama tidak bertemu dengan ibu dan ayah yang berada jauh di kampung halaman, sudah pasti kerinduan itu memang terasa sangat-sangat. Dan bagaimana ia memberi kesan kepada kesejahteraan emosi, dan sekarang telah pun diberikan kebenaran bagi mereka yang telah pun mendapatkan suntikan lengkap vaksin COVID-19. Tapi dari segi bagaimana boleh dibincangkan lagi dari segi bagaimana ia membantu memulihkan emosi secara maya pagi ini. Biasanya kita berbicara dengan Profesor Datuk Dr. Mohamed Shattah Sabran ini dari segi bidang akademik, tapi juga dari segi kapasiti sebagai pakar sosial. Pagi ini kita nak tanyakan pandangan Datuk Doktor berhubung dengan isu ini. Selamat pagi. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih. Berjumpa lagi walaupun dalam medium yang berbeza, tapi insyaAllah Alhamdulillah mesej akan sampai juga kepada pendengar kita pada hari ini. InsyaAllah. Jadi kalau kita melihat kepada sudut sosial dan bagaimana impaknya kepada mereka yang sudah lama tidak berjumpa dengan kaum keluarga yang berada jauh disebabkan berbeza negeri. Jadi untuk melintasi sempadan tu dah tidak boleh. Apakah kesannya kepada emosi masing-masing? Okay, terima kasih. Yang pertama, seperti mana yang kita sedia maklum, semenjak COVID-19 melanda negara mulai Mac 2020 yang lepas, kita dapati apabila PKP dilaksanakan dan sebagainya secara langsung ataupun tidak langsung, masyarakat tidak boleh bergerak, dan pastinya perkara yang beri tekanan ataupun beri impak yang terkesan apabila mereka tidak dapat melihat ataupun melawat ibu bapa yang berada di kampung, dan perasaan yang sedemikian sebenarnya telah berkumpul, telah menggunung semenjak 2020 yang lepas, sekitar lebih kurang hampir 2 tahun. Dan apabila diwartakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 2-3 hari yang lepas, di mana mulai hari ini ataupun semalam 1 hari bulan mereka boleh merentas negeri, itu merupakan satu kelonggaran kepada kita. Dan sudah pasti dari segi emosi dan psikologi masyarakat kita sudah berubah, dan kepada sebelum ini mereka seringkali terdengar bisikan-bisikan ibu bapa ataupun masyarakat kampung yang menyatakan bila lagi nak balik, dan keadaan menjadi lebih kritikal apabila ada dalam kalangan ahli keluarga mereka yang berhadapan dengan suasana yang tidak diingini, misalnya sakit dan sebagainya. Jadi terkesan dengan suasana itulah sebab kita lihat ramai dalam kalangan masyarakat kita ketika itu menggunakan pelbagai kaedah yang terkini untuk mengurangkan tekanan. Dan alhamdulillah apabila pengumuman yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang memberikan satu keselesaan dan kesegaran, dan itulah ramai dalam kalangan masyarakat kita yang menyatakan ini bukanlah raya tetapi 2-3 kali raya yang akan kita lihat dalam masa yang terdekat di lebuh raya di Malaysia pada hari ini. Prof Datuk, kita ingin juga sentuh tentang aspek integriti di sini. Bila mana ketika beberapa minggu lalu dibenarkan berekreasi misalnya, sepenuh-penuhnya kita dapat lihat pengunjung di beberapa lokasi alam semula jadi, menimbulkan kembali kepada aspek sejauh mana sebenarnya dalam kita ingin keluar bebas, kalau kita boleh guna terma tersebut, aspek integriti itu perlu diambil kira, terutamanya untuk berjumpa dengan ibu bapa yang sudah berusia, yang barangkali juga ada komorbiditi. Pandangan peribadi Prof Datuk tentang proses memulakan perjalanan ini dan menjadi insan yang bertanggungjawab. Okay, terima kasih. Sebenarnya kelonggaran yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada masyarakat ini merupakan satu rahmat kepada kita semua, dan kita juga kena sedar dan kita kena faham apabila SOP ataupun perkara-perkara peraturan-peraturan yang berkaitan dengan COVID-19 ini dilaksanakan oleh pihak kerajaan bukan semata-mata atas kapasiti individu, tapi dalam aspek yang menyeluruh dan untuk memastikan keseluruhan warga Malaysia yang berjumlah sekitar lebih kurang 32-37 juta orang ini selamat daripada bencana COVID-19. Justru saya mengharapkan kepada mereka yang telah diberikan kelonggaran, yang telah pun melepasi syarat 2 dos dan sebagainya, kita tidak boleh mengambil peluang ataupun kelonggaran ini ke atas kapasiti peribadi semata-mata. Pertindakan kita itu perlulah melihat secara keseluruhan dalam konteks negara Malaysia. Tidak ada gunanya sebarang kelonggaran ataupun peluang yang telah diberikan oleh pihak kerajaan ini kalau kita salah gunakan tanpa mengikuti SOP ataupun peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, ia akan mengembalikan kita kepada asal seperti mana yang
pernah kita alami 3-4 bulan yang lepas. Justru saya mengharapkan masing-masing perlu mendisiplinkan diri, perlu mengawal selia apa yang seharusnya. Kita perlu melihat kebajikan diri kita juga kepada kebajikan orang lain, supaya hasrat kita untuk kembali kepada kehidupan sedia kala seperti mana yang telah kita kecapi sebelum pandemik COVID-19 melanda negara pada Mac 2020 dapat kita realisasikan, dan ia hanya mampu dapat dilaksanakan apabila seluruh warga Malaysia yang telah diberikan fleksibiliti oleh pihak kerajaan ini bertanggungjawab melaksanakan dengan penuh komitmen, dengan penuh integritas segala bentuk SOP, mengharapkan bantuan, mengharapkan tindakan daripada pihak kerajaan semata-mata untuk melaksanakan SOP ini. Ia adalah satu perkara yang mustahil. Kita perlu sama-sama bantu kerajaan seperti mana yang disarankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita semua ada satu keluarga. Ya, menambah kepada itu Prof, kalau kita lihat di media sosial, banyak keluhan daripada mereka yang memang tidak mahu menerima vaksin. Walaupun mereka ini golongan minoriti sebenarnya, kerana 90% daripada penduduk dewasa telah pun menerima vaksin. Namun banyak keluhan yang kita terima seolah-olah mereka rasa terpinggir, mereka rasa ditindas dan sebagainya. Adakah kita perlu mengambil kira ataupun masih perlu mengambil kira pendapat golongan minoriti ini, sedangkan kita yang sudah lama berjuang dengan COVID-19 baru saja mendapat kelonggaran ini dan sudah pun ingin pulang ke kampung halaman, namun mereka ini juga mahu pulang ke kampung halaman bersama dengan kita walaupun tidak mendapat vaksin. Okey, di sepandangan sebagai pakar sosial di Malaysia, apabila seperti mana saya sebutkan tadi, apabila pihak kerajaan mengemukakan pelbagai SOP dan sebagainya, tujuan dan matlamatnya itu bukanlah untuk kepentingan individu ataupun kumpulan yang tertentu. Sebagai pihak kerajaan, ia akan melihat secara keseluruhan kebajikan seluruh rakyat Malaysia, dan kita pun kena akur apabila suatu perkara dilaksanakan adalah untuk kepentingan bersama. Saya berikan satu analogi. Apabila kita ingin berhijrah ataupun melawat ke sebuah negara, perkara yang pertama yang perlu kita lalui adalah kita perlu memiliki visa negara tersebut, dan kita tidak boleh mampu untuk menyatakan kepada negara tersebut, mengapa saya perlu visa untuk masuk ke negara anda, itu hak saya, dan negara tersebut akan menyatakan kepada kita bahawa inilah syarat yang saya tetapkan, kalau kamu masuk ke negara saya, suka tidak suka, kamu kena ada visa. Maka tujuannya apa? Untuk memastikan ada rekod orang masuk dan orang keluar untuk kebaikan dan keselamatan negara tersebut. Sama juga dengan pihak kita. Pihak kerajaan melaksanakan vaksinasi ini bukan untuk tujuan kepentingan A atau B atau C, untuk melihat keselamatan masyarakat Malaysia secara menyeluruh supaya jangkitan itu, rantai itu dapat diputuskan, dan pihak Kementerian Kesihatan dengan WHO dan sebagainya telah menyatakan bahawa salah satu kaedah yang boleh memutuskan rantai itu ialah dengan menggunakan vaksinasi. Jadi kita mengharapkan pada mereka yang tidak mahu mengambil vaksinasi, perlulah melihat secara keseluruhan, bukan disebabkan oleh individu ataupun diri sendiri. Dan kalau kita bercakap dari setawangsat agama sekalipun, Majlis Fatwa telah menyatakan bahawa hukumnya harus, maka tidak perlu ada lagi pertikaian dari segi hukum hakam dan sebagainya. Majlis agama telah menyatakan bahawa ia adalah harus, dan seharusnya kita kalau orang Islam seharusnya beri sokongan kepada agenda yang baik ini. Prof Datuk, mungkin bagi mereka yang sudah lama tidak memulakan perjalanan yang panjang, akan menelusuri lebuh raya utama, dan pihak berkuasa yang berkaitan dengan lebuh raya juga telah pun memberikan peramalan bila mana jumlah kenderaan yang begitu banyak. Jadi tabi'i yang tabiat yang selalu kita lihat yang tidak berapa manis di dalam perjalanan itu akan timbul juga. Bagaimana dari segi transisi daripada tidak boleh keluar kepada boleh memulakan perjalanan jangka panjang selepas ini, sikap yang murni itu tidak dilupakan dalam kegarahan untuk memulakan perjalanan pulang ke kampung itu? Terima kasih Salah, dan kita memang sedar memang perkara ini seolah-olah satu belon yang penuh dengan air dan dia meletup, dan dia akan keluar dengan begitu pantas sekali. Cuma apa yang kita harapkan dalam merealisasikan ataupun dalam menyedari realiti perasaan masyarakat kita pada hari ini, dalam masa yang sama kita juga ingin menasihati satu sama lain. Kita kena melihat apakah agenda dan sebenarnya untuk kita pulang ke kampung, ialah untuk melihat ahli keluarga, untuk berjumpa dengan ibu bapa dan sebagainya. Maka aspek keselamatan
keselamatan perlu dilaksanakan. Dan kita kena sedar seperti mana laporan yang dikeluarkan oleh pihak akhbar semalam, dijangkakan hampir 45,000 kenderaan akan menuju ke Pantai Timur, dan kita tidak ada banyak jalan untuk Pantai Timur, 2-3 jalan sahaja, dan kita sudah pasti akan berlaku kesesakan. Maka kita memohon dan menasihatkan agar semua pengguna-pengguna jalan raya ketika itu mempunyai sifat sabar yang tinggi, kemudian bertoleransi, dan insya-Allah tidak ada siapa pun yang akan tidur di tengah jalan. Semuanya akan bergerak perlahan-lahan, maka kita sabarlah mengikut giliran masing-masing. Ini sama juga macam kita di Mekah, bila kita melontar, semuanya akan balik, tidak ada siapa yang akan tunggu di situ. Maka tidak perlulah kita terburu-buru memotong queue dan sebagainya. Yang penting kita kena jaga SOP, kena jaga keselamatan. InsyaAllah kalau sama-sama punya sifat sabar dan toleransi ini, kita akan sampai ke destinasi masing-masing, dan dalam masa yang sama yang paling-paling penting, kita dapat menjaga keseluruhan alam sekitar sepanjang perjalanan kita. Ya, dan sepanjang-panjang perjalanan itu juga bermuhasabahlah dengan keadaan trafik yang bakal berdepan, bakal anda mendepani nanti, kerana dijangkakan 3 kali ganda trafik balik ke kampung akan berada di lebuh raya utama. Jadi untuk mereka yang mempunyai perasaan ataupun tekanan emosi sepanjang berdepan dengan pandemik ini, Prof, bagaimana sebenarnya persediaan mereka sebelum memulakan perjalanan ini? Mereka sebelum ini menghadapi pelbagai dugaan, mungkin di Kuala Lumpur, mungkin di kampung halaman, mereka menghadapi dugaan dan tekanan perasaan. Apakah persediaan yang boleh Prof cadangkan kepada mereka sebelum musim balik ke kampung ini beroperasi sepenuhnya? Okey, sebenarnya ada 3 perkara yang asas yang perlu dilaksanakan oleh semua warga Malaysia, terutamanya yang mereka yang akan memulakan perjalanan ke kampung. Yang pertama dari segi persiapan fizikal, kemudiannya sosial, dan kemudian yang ketiga adalah spiritual. Dari segi konteks, dari segi fizikalnya, saya rasa insya-Allah kebanyakan masyarakat kita sudah pun membuat persiapan dengan menyaksikan menyelenggara kereta masing-masing supaya tidak ada berlaku sebarang kerosakan dan sebagainya. I think tempat-tempat servis kereta sudah pun pack pada hari ini untuk menukar minyak hitam dan sebagainya. Kemudian dalam masa yang sama adalah persiapan sosial. Sudah pasti perjalanan yang sering, kalau macam saya, kalau nak balik ke Perak di Bota, mungkin mengambil masa sekitar normally 2,5 jam hingga 3 jam, tapi kalau saya pulang pada hujung minggu ni, ia mungkin mengambil sekitar 7 jam. Jadi itu perjalanan yang 2 kali ganda. Dalam konteks ini, apakah persiapan sosial yang perlu saya sediakan sepanjang perjalanan tersebut? Itu sebab kita perlu membuat pengisian dengan ahli-ahli keluarga apabila berlaku. Apakah pengisian yang berlaku dalam kereta? Mungkin kita boleh menyediakan tontonan, menyediakan movie ataupun cerita-cerita yang boleh menarik, ataupun kita menyediakan tajuk-tajuk yang boleh dibincangkan sebagai perbahasan, perbincangan secara berhemah dengan ahli keluarga dan sebagainya, untuk mengisi masa lapang supaya kita tidak memaki sana maki sini apabila melihat jam dan sebagainya. Dan yang ketiga, spiritual lah, untuk menyediakan persiapan dalaman dengan merasa bersyukur. Kalangan masyarakat kita menggunakan waktu jam tersebut dengan berzikir dan sebagainya, untuk memuhasabah diri dan sebagainya. Dan insya-Allah dalam keadaan sini kita tidak merasakan masa yang kita terluang 3-4 jam ekstra itu tiba-tiba habis dan begitu saja, dan kita rasa sudah sampai di kampung dalam keadaan selamat. Dan yang paling-paling penting, kita tidak menyatakan perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku, dan yang kedua, tidak melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Prof Datuk, ini satu pendekatan yang agak sensitif, tapi kita sebagai pakar sosial, kita tanyakan kepada kapasiti Datuk sebagai pakar sosial. Bila kita lihat saudara mara terdekat barangkali agak alpa dengan SOP, Prof Datuk, bagaimana cara untuk mendekati topik itu secara halus tanpa menyinggung sesiapa, agar trip balik ke kampung itu tidak menjadi rosak kerana ada masalah komunikasi di situ? Okey, terima kasih. Sebenarnya selepas hampir 2 tahun kita didedahkan dengan SOP-SOP yang sebelum ini, saya yakin majoriti daripada masyarakat Malaysia, termasuk kita sendiri, tidak biasa. Misalnya, kita telah pun dibiasakan apabila bertemu terutama dengan sanak saudara terdekat, kita akan bersalaman, berpelukan dan sebagainya. Tapi pada ketika ini, perkara yang sedemikian telah pun tidak diamalkan atas sebab-sebab keselamatan dan sebagainya. Dan perkara ini sebenarnya telah pun menjadi amalan kepada kita, setiap warga Malaysia
Malaysia semenjak 2 tahun yang lepas, hampir 2 tahun yang lepas, semenjak 2020 yang lepas. Jadi insya-Allah pada kali ini apabila mereka kembali bertemu dengan masyarakat kampung, dengan keluarga kampung, apabila mereka mengamalkan perkataan menggunakan SOP itu, insya-Allah saya yakin oleh kerana kefahaman itu telah pun ada di setiap individu dalam masyarakat kita, dia akan mengurangkan perasaan marah, iri hati, kecil hati dan sebagainya. Dan sekiranya ada keperluan-keperluan yang mendesak, misalnya untuk menyentuhi ibu bapa, bersalam dengan ibu bapa, maka kita perlulah mengikut apa yang telah di SOP-kan. Misalnya kita mandi terlebih dahulu, menggunakan hand sanitizer dan sebagainya untuk bersalam dan sebagainya. InsyaAllah saya rasa dengan mengikuti SOP-SOP yang sedemikian, saya yakin ia dapat, yang pertama, memutuskan rantai, dan yang kedua, kita boleh menghilangkan sebarang perasaan negatif ataupun buruk sangka di antara satu sama lain. Dan yang ketiga, kalau di antara mereka itu yang kita jarang lihat dan sebagainya tapi ingin melaksanakan kaedah konvensional, kita boleh memberikan penerangan kepada mereka dengan cara berhemah. Baik, terima kasih Prof. Datuk kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Dan kita ucapkan kepada mereka yang bakal pulang ke kampung halaman nanti, semoga nasihat ini menjadi satu nasihat yang berguna untuk mereka semua yang bakal merancang perjalanan pulang ke kampung halaman tidak lama lagi. Terima kasih Prof. Datuk kerana sudi bersama kami. Dan kalau nak balik kampung, kita juga kena lihat tinjauan kaji cuaca supaya dapat memudahkan perjalanan, untuk merancang perjalanan, situasi bagaimana yang lebih mudah untuk lebih kondusif untuk memulakan perjalanan jangka panjang ini.